Assalamualaikum, apa khabar semua? Pertama sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Jurulatih kita, Saudara Abang Azmi Abang Azmi dan juga para jurulatih-jurulatih yang para jurulatih semua dan juga para jurulatih semua dan peserta-peserta pidato kita. Okey. Sebenarnya saya belum sediakan teks untuk pidato ini, cuma secara spontan. Pertama sekali saya ingin perkenalkan diri saya. Okey, nama saya Syahran Syahwadi Kecil Syahri. Umur 27 tahun. Berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Okey. Okey, boleh silakan. Cuba berdiri kan. Pada hari ini saya akan menyampaikan. Jangan bilang sendiri, biarkan dia bergerak sendiri. Ya, coba kuatkan suara. Okey, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah tajuk yang saya akan menyampaikan sebuah tajuk pidato matlamat. Okey, di sini kan sebagai jurulatih kita kena tahu tiga benda lah. Yang penting di sini yang penting sini ahli-ahli kita apabila mereka datang ke kelab kita, mereka bukannya datang semuanya dengan kemahiran yang sama, berasaskan kepada sama. Ada yang dah lama jadi ahli, ada yang baru jadi ahli, ada yang tak tahu apa-apa langsung, ada yang tahu sedikit. Jadi walaupun misalnya pada malam ni matlamat kita adalah untuk berlatih menggunakan kepelbagaian suara, tetapi sebagai jurulatih, jika kita lihat ada satu perkara yang lebih bermasalah, lebih ketara masalahnya, yang itu kita kena perbetulkan. Itu kita kena perbetulkan dulu. Yang aspek 8 pula. Yang 8. Yang lebih ketara. Di sini ada satu benda yang paling ketara yang perlu ditegur dulu. Lepas tu jangan kita tegur yang itu, kemudian kita tambah lagi dengan yang kita bagi taklimat tadi itu. Jadi ini menjadi bebanan dan tekanan yang hebat bagi pembidato kita. Sebab dia baru mula, dia langsung tak tahu apa-apa, payah je nak buat. Jadi tadi tu dah suruh buat tangan, suruh buat suara, dua-dua sekali, tak terbuat dia. Jadi tegur yang satu dulu. Lepas tu macam tadi, jangan takut kita nak tunjuk, tapi kenalah bagi tahu buat yang macam mana. Dia kena tegur, tangan letak depan, enggangkan, biar dia gerak juga letak irama. Ucapan kita itu saya tak dengar tadi. Lepas tu, tapi bagus, saya suka cara Rudy tadi. Bila Rudy bangun, gerak ke sana. Sebenarnya sebagai jurulatih, kita boleh gerak mana saja kita dah. Dan kita gunakan ruang yang ada dalam bilik kita tu. Macam saya selalu gerak juga kan. Dia tak kisah. Itu boleh kita buat. Kalau perlu nak bangun, nak tegur, nak tunjuk. Tapi jangan kita tegur yang ketara dulu. Benda yang paling ketara. Sambung je. Okey, tajuk pidato saya hari ini matlamat hidup saya. Okey. Matlamat hidup saya. Okey. Saya sekarang berumur 27 tahun. Saya punya target pada umur sasaran saya pada umur sekurang-kurangnya 35 tahun. 35 tahun saya mahu mencapai bebas kewangan. Maksud saya kebebasan kewangan. Okey. Di mana saya punya target awal 30-an saya telah mencapai saya telah mempunyai simpanan sebanyak sekurang-kurangnya 1 juta ringgit. Okey, itu saya punya target. Okey, untuk mencapai target saya ini macam mana? Pertama sekali itulah saya join KPP ni antara satu faktor dia lah. Okey. Di mana
saya ingin mendedahkan diri saya pada public speaking. Saya ingin menguatkan saya punya kemahiran, keyakinan diri saya. Dan pada masa itu, selain itu, Coba bila menyampaikan diatur, sebab tadi banyak gunakan tangan ni. Macam kita pun takut ke depan ni. Cuba regahkan, majukan tangan depan. Paras ni. Lepas tu regahkan sikit. Dan cuba bila bercakap tu, cuba gerakkan. Mungkin kalau tak gerak dua, gerak satu, gerak dua. Cuba buat saya pada hari ini. Cita-cita saya pada sebenarnya adalah untuk menyimpan uang 1 juta. Nah, tunjuk ke 1 juta. Jangan 1 juta. Sebelum saya mencapai umur 35 tahun, saya ingin mempunyai simpanan sebanyak 1 juta ringgit. 1 juta ringgit. Apa yang perlu saya buat? Pada saya perlu membuat persiapan diri yang secukupnya. Saya punya rancangan. Dalam masa 3 tahun ni saya develop myself. Saya membina keyakinan diri. Saya network dengan orang-orang yang positif. Saya timba sebanyak mungkin pengalaman orang yang telah dan sedang mahu berjaya. Dan antara saya satu lagi, dan saya tak mustahil, bagi saya setiap orang yang saya jumpa, mereka adalah penting, di mana mereka mempunyai pengalaman, mereka mempunyai sejarah ataupun kemahiran yang saya tidak ada, di mana setiap orang saya boleh belajar dengan mereka. Setiap orang saya boleh belajar dengan mereka. Selain itu, setiap orang adalah penting bagi saya. Selain itu, cara antara pengalaman lain yang perlu saya ada adalah saya perlu belajar sebanyak mungkin. Saya perlu sediakan diri saya untuk ditegur, untuk dilatih, dan juga cuba elakkan sebab tangan ni yang macam ni. Dia kenapa selalu itu? Gini ya. Cuba jangan macam doa macam ni. Lepas tu gerak. Cuba belajar gerakkan. Jangan temukan. Contohnya hari ini. Saya banyak belajar hari ini. Contohnya bagaimana menggerakkan tangan saya. Dan saya percaya apa yang saya belajar hari ini, apa yang saya ditegur hari ini, insya-Allah saya tidak akan ulangi pada masa depan. Dan saya percaya kita manusia adalah makhluk yang boleh belajar dan juga boleh mengajar. Dan setiap perkara-perkara baru yang saya terima, di mana benda tu baik bagi saya akan serapkan pada diri saya, dan juga insya-Allah saya akan amalkan sebaik mungkin. Bukan relax. Jangan paksa buka. Selain persiapan yang perlu saya ada selain daripada share berkongsi pengalaman daripada mereka yang lebih hebat daripada saya. Selain daripada berkongsi pengalaman daripada mereka yang lebih hebat, selain berkongsi
pengalaman daripada mereka yang lebih hebat daripada saya. Saya juga sanggup belajar daripada bahan bantuan lain seperti membaca buku, pergi ke seminar-seminar, hadiri seminar-seminar yang tentang yang hebat-hebat. Dan apa yang saya faham, untuk berjaya kita hanya perlu meniru. Untuk berjaya, apa yang saya faham, untuk berjaya kita hanya perlu meniru orang yang telah berjaya. Itu saja. Kita just sekian mobil dah. Terima kasih. Sekian terima kasih.